Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita jumpa lagi pada pagi ini. Hari ini hari Ahad, hari istimewa kita setiap minggu untuk pengajian kita, ya. Iaitu kita akan baca istimewa untuk pengajian, istimewa untuk pembacaan kita ialah hari Jumaat, mana kita akan baca Yasin, dan juga malamnya baca Yasin dan paginya baca Al-Kahfi. Tetapi untuk pengajian tajwid seputih-seputih, hari ini kita akan berkenaan dengan mendalami berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf, ya. Sifat huruf dan makhraj huruf yang masih lagi kita ulang, ya. Itu kita dah habis dah tentang sifat huruf. Sekarang ni kita mendalami makhraj huruf, insya-Allah. Dan Cik Pah akan gunakan buku purple, ya, buku purple yang kita pakai hari itu, insya-Allah. Ya, jangan risau, kita sama-sama kongsi. Kalau siapa yang tak ada, insya-Allah Cik Pah akan kongsikan, ya. Pembahagian lidah macam mana, semua ada dalam ni, semuanya ada di dalam ini, insya-Allah, ya. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, insya-Allah kita akan teruskan dengan tajwid seputih-seputih ni. Jangan risau, sebab kita akan ulang 6 hari selebihnya itu kita akan atau 5 hari selebihnya itu kita akan terus ulangkan. Kalau siapa yang tertinggal, jangan risau, ya, insya-Allah, ya. Tidak akan tertinggal, ya. Okey, insya-Allah. Okey, baik, sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama zikir dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati war ruh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah, la ilaha illallah ala nabiyyu salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita sama-sama, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Penjual sekalipun. Okey, sebelum kita mulakan, kita akan baca umul kitab dan kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para anbiya dan syuhada, pada ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, guru-guru kita dan mereka juga yang telah kembali ke rahmatullah, dan juga pemimpin-pemimpin kita, dengan harapan semoga semua dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, dan apa yang kita baca ini menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti, dan Allah akan limpahkan rahmat terhadap kita semua, panjangkan umur yang berkat, murahkan rezeki yang halal, dipermudahkan kita untuk belajar bersama-sama, dilembutkan lidah kita supaya sebutannya lebih baik dan lebih sempurna, dan juga diberikan kekuatan dalaman kita untuk terus menerima ilmu-ilmu Allah ini. Dibuka hati kita seluas-luasan, selapang-lapangnya untuk menerima ilmu Allah ini. Dan kita juga doakan semoga Allah tingkatkan iman, amal dan takwa kita, dan terima apa yang kita baca ini dan kita belajar ini adalah sebagai amalan kita, dan terus kita berdakwah dan berjihad demi Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak ada niat lain selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita teruskan, baiklah kita sama-sama baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, baiklah. Alhamdulillah, apa yang kita dah tahu ya, harap semuanya dalam keadaan baik, sempurna, sihat walafiat. Apa yang kita dah tahu sebelum ini ialah tentang sifat huruf. Kenapa Cik Pah tekan dulu sifat huruf? Supaya kita makhraj huruf kita akan relatekan dengan makhraj huruf. Apabila kita nak sebut makhraj, kita dah tahu ya cara kita nak sebut makhraj, sifat yang akan keluar daripada makhrajnya di mana, dudukannya di mana. Okey, alhamdulillah. Baik, kita ada berapa anggota anggota pengucapan kita. Ini Cik Pah ulang balik apa yang kita awal-awal dulu kita dah sebut, anggota pengucapan kita. Okey, baik. Cik Pah akan bawa turun ke bawah dan Cik Pah akan tunjukkan. Jangan risau, kena Cik Pah akan tunjukkan ulang-ulang ya. Okey. Anggota pengucapan kita. Di sini anggota pengucapan kita yang dikatakan anggota pengucapan kita, yang kita hari itu kita kata sifat huruf itu adalah, ini adalah perumahan, kawasan satu kawasan perumahan seolah-olah ya, bermula dari bawah. Halqum. Halqum ini di sini ya, apa yang ada di huruf di sini? Di halqum ini ialah huruf halqum, ada 6 iaitu di bawah sekali hamzah, ha. Kemudian di tengahnya di sini ialah ain dan ha, dan di atasnya adalah huruf ghain dan kha ya, dan ini adalah rongga. Okey. Di sini pula terletaknya huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf dia duduk berhampiran ya. Qaf dan kaf duduk berhampiran dengan halqum ni. Ya, dia macam seolah-olah dia border ya, border. Border huruf qaf dan kaf ialah
Selepas qaf dan kaf, di bawah qaf dan kaf ialah huruf kha dan ghain. Ya. Kemudian kita naik ke atas. Ya, naik ke atas huruf apa di sini? Shin, ya dan di sini. Ya, tafashi pun di sini. Okey, di sini, di tengah ni. Kemudian di sini lam, ra dan nun. Ya, lam, ra dan nun. Ingat, di sini special. Ni adalah huruf lidah ya. Semua ni huruf lidah. Ya. Dan di sini ada special satu huruf, iaitu huruf sad. Maaf, huruf da. Huruf da ya. Sad di sini. Sad tadi sama dengan okey. Okey, huruf da. Okey. Kemudian kita datang naik ke atas sini. Kita tengok ke sini. Apa di sini? Di belakang gigi ni. Belakang gigi ni ialah huruf gigi. Gigi kedua belakang tu ialah huruf ta, dal dan ta. Ya, di sini. Ya, ta, dal dan ta. Ya, di sini. Kemudian di sini. Di sini pula alisan. Ya, di sini juga di sini. Bawah ni gigi, yang ni gigi atas, yang ni gigi bawah. Di sini pula letaknya huruf gigi ni. Asnan ya, okey. So, dua gigi ni. Ni lisan ni di sini tadi. Dot, okey. Di sini dua-dua ni sama. Yang ni atas, yang ni bawah. Yang atas tadi ta, dal dan ta. Di sini shin, sad dan sin. Ya, di sini ya. Sin, sad dan apa dia? Satu lagi. Tak ingat dah. Faham tak ingat ya? Okey, adha ya. Okey, alhamdulillah. Kemudian di sini satu lagi huruf fa. Oh, dia tak letak di sini. Fa satu di sini. Ya, fa satu je di sini, dan di sini adalah huruf bibir. Ni fa dia letaknya di sini ya. Fa akan turun sini. Okey, di sini huruf bibir, mim, lagi ba, wow. Ya, itu adalah lidah, huruf-huruf yang terletak di anggota pengucapan kita. Okey, kita balik pada sini. Kita tengok balik. Ni ulangan ya, Cik Fah. Ulang sebelum kita pergi kepada makhraj huruf. Ni. Kalau kita tengok di lidah, dia akan jadi macam ini. Bentuk lidah akan jadi macam ini. Ya, bentuk lidah akan, kedudukan lidahnya macam ni. Ini hujung lidah, dipanggil kepala lidah. Ni kepala lidah yang hujung sekali. Hujung sekali ni. Ya, kita sebut sa, kita keluarkan za, kita keluar sini ya. Okey, di sini hujung lidah. Di sini hujung lidah. Okey, dan di sini di tengah lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah yang mana letaknya qaf dan kaf. Tapak lidah. Bawah ni sikit lagi ya. Ni bawah sekali. Di situlah dekatnya dengan kha ya, bahagian lidah ini lidah ya. Okey, di sini pangkal tepi lidah akan keluarnya huruf. Di sini akan keluarnya huruf, bermulanya huruf apa? Dia melencong masuk, satunya ra dan satunya apa dia? Ra dan al-lam ya, melencong situ ya. Okey, huruf yang inhiraf. Okey, dan di sini adalah hujung tepi lidah. Hujung tepi lidah. Hujung tepi lidah. Di sini pula adalah penghujung tepi lidah. Ni tepi. Huruf dha biasa kita sebut akan keluar sini ya. Okey, alhamdulillah. Ringkas saja kita tengok dulu sebelum ini huruf. Tengok cara kita sebut huruf yang berbaris. Apabila kita sebut tengok. Itu yang Cik Fah kata buka mulut. Kena buka. Baru gigi terbuka, baru akan baris di atas. Baris di atas Tengok bentuk dia. Mulut jadi macam tu. Tengok dalamannya. Ni Okey. U dulu. Dia muncungkan bulat. Muncung. Bibir muncung, dan di sini pun nampak muncung tepinya. Ni bila kita sebut huruf berbaris depan atau waw. Berbaris depan,
ataupun waw. Baris depan 2 pun un. Kalau ni an, akan terbuka macam ni. Okey. Dan di sini menurun, dia kata rahang, menurun rahang ke bawah. Sebut i, ya, i. I. Dia nampak macam senyum, tetapi dia turunnya rahang kita ni. Rahang, mana rahang ini? Turun ke bawah, ya. I, ya, i. Tengok, ni pun dia tunjuk ni menurun ke bawah, i, ya. Kalau ini ke depan, ya. Kalau ini pun ke depan, a, ya. Tetapi ini menurun ke bawah, i. Okey. Itu cara sebutan kita. Praktis a, i, u. A, I, U. Okey. Ni sebut ni tanwin, macam mana kita sebut semua, ya. Kita akan tengok selepas ini. Kita tengok tanwin selepas ini. Kita tengok dulu huruf-huruf ikhfa. Okey, baik. Cik bawa balik sini. Cik nak cari huruf-huruf ikhfa. Okey, huruf-huruf ikhfa. Cik Pah akan maklumkan muka surat berapa. Kita akan pergi kepada muka surat berapa. Kaedah sebutan huruf-huruf ikhfa. Kita dah tahu sifat. Semalam Pah dah cakap. Dia kata sahabat-sahabat dia terkejut. Ya, kita semalam ada sharing session. Oh ya Allah, Cik Pah tak duga pula sharing session tu adalah sesuatu yang amat bagus, ya. Bila kita nak menunjukkan macam mana kita boleh tahu macam mana sahabat kita mula belajar, ya. Semalam Pah ada mengatakan bahawasanya sahabat-sahabat dia pun terkejut sekarang ni. Dia dah tahu apa itu tawassul, rokhawah, syiddah. Itu adalah satu sifat yang jarang kita tahu. Kita tahu sifatnya, sifat getar, ra, takrir. Sifat apa kita tahu, hamas kita tahu, hamzah, tapi berapa huruf kita tak tahu, ya. Dan jahar mungkin kita tahu tapi kita tak tahu nak sebut. Dan apa lagi yang kita tahu? Itu adalah antara sifat-sifat yang sifat-sifat yang kita tahu. Kita jarang tahu bahawanya ada tawassut, ada syiddah dan ada rahawah, ya. Kita tak tahu. Kita tak tahu juga istitalah, iaitu sifat yang ada dalam huruf ta. Dan juga sifat yang khas, ya, takrir, macam sifat yang itu yang kita tengok untuk ra, dan inhiraf untuk lam dan ra. Itu adalah ra dan lam, ya, adalah sifat-sifat yang jarang kita dengar tapi kita tahu baca, insya-Allah, ya. Mungkin kita baca tapi kita tak tahu, sebab kita tak tahu sifat dia, jadi kita baca pun kita tidak mengikut sifatnya. Kita baca je, ya. Okey. Kita hari tu dah sampai ke mana, ya? Cik Pah pun lupa. Ya. Kita dah sampai ke huruf makhraj huruf halqum, ya, iaitu hamzah. Okey, kita sebut dulu hamzah yang mempunyai sifat apa? Jahar, iaitu sepenuhnya tertahan. Sepenuhnya tertahan. Kalau kita sebut dia, matikan dia, ya. Itu adalah sifat jahar dia. Dan suara sepenuhnya tertahan. Mulanya tertekan angin, tetapi suara juga tertekan. Contoh kalau kita baca mati dia, ya, suara sepenuhnya tertahan. La yu. La yu. Dengar tak? Yu'minun. Yu'minun menunjukkan ia adalah tertahan. Yu'minun itu adalah menunjukkan dia tertahan, ya. Dan suara juga di pangkal lidah tipis, istifal, ya. Istifal, ya. Ulaika, ulaika, istifal, ya. Ulaikal muqarrabun, ulai, okey, istifal. Dan suara tengah lidah tipis, ya. Banai'un, kita nak sebut ikhfa tu, ya. Banai'un, tipis. Kita tidak banai'un, tidak, ya. Tipis saja, ya. Dan suara sukar disebut ismat, betul, betul, ya. Sebab sukar disebut dengan kali-kali kita tukar pula dengan huruf
hamzah, ain, ya. Kadang tukar dengan huruf ain, ya. Okey, alhamdulillah, itu adalah yang dikatakan ismat. Okey, alhamdulillah, ya. Baik, huruf ismat ni dia lawan huruf dia apa? Ismat lawan dia apa ya? Huruf apa? Yang huruf yang lawan dia tu adalah lam, nun, ra, apa lagi, mim, fa. Itu adalah huruf-huruf yang mudah disebut. Ya, huruf dia yang mudah disebut lawan dia. Okey, kita terus. Ni ulang kaji je. Ulang kaji huruf-huruf. Kita tengok sini. Huruf-huruf halqum, ya. Huruf halqum ada berapa? 6. Hamzah, ha. Naik ke atas sikit huruf apa? Huruf apa? Naik ke atas sikit huruf ain dan ha. Kemudian ke atas benar. Ke atas sekali ialah huruf kha dan ghain, ya. Kha dan ghain. Okey, baik. Dia lekat gitu pula dah. Okey, baik. Sekarang huruf ha. Ha letak di mana? Ni bawah ni. Sama hamzah di sini. Hamzah bunyi dia hamzah dia terlekat. Dia terlekat, dia tak pergi, dia tak naik ke atas tu. Dia adalah huruf syiddah. Sementara ha pula rakhawah, huruf dia akan pergi, akan naik. Bila kita nak sebut dia itu yang jadi panjang bila kita berhenti sebab dari sini nak sampai ke sini bukan macam hamzah. Hamzah dia tetap di sini. Dia di situ. Dia tak pergi. Dia bukan rakhawah. Dia adalah huruf syiddah. Di situ je. Okey, kalau ha rakhawah. Lelah kita nak rasa nak sebut kan. Nak lepaskan angin tu. Sebab dia berangin macam tu. Okey. Dan dia juga huruf hamas. Berangin. Angin akan keluar apa sebut ha, ya. Dan dia juga huruf istifal, tipis. Ha, hi, hu. Dia tidak ho, hi, hu, tidak, ya. Dan juga infitah, terbuka mulut apabila sebut Kalau kita tutup mulut, boleh buka? Dah, tak bunyi. Terbuka je. Nampak? Terbuka je, ya. Okey, alhamdulillah. Perjalanan dia terbuka je, highway. Cik pasal sebut ha ni, seolah-olah dia kalau kita kata Lamborghini lah. Ya. Lamborghini. Cik Pah tak pernah naik Lamborghini ni. Tengok je gambar. Ya. Tengok gambar. Okey. Dia dari sini, dia naik, dia terus highway. Di tengah dia jalan. Sebab dia laju jalan di tengah. Dia nak keluar jauh ni perjalanan. Di tengah. Ya. Okey, di tengah dia. Ya. Itu, ya. Okey, alhamdulillah. Ni highway. Cik Pah selalu bayangkan ni berjalan di tengah highway. Sebab dia tak ada sentuh apa. Dia tak sentuh apa benda pun. Dia terus keluar sini. Dia tak sentuh tepi ni. Berbeza dengan setiap situ, lekat situ. Kalau dia lekat tepi tu. Kan? Kalau ada lekat. Okey. Kalau dia duduk tepi ni. Kalau highway tepi tu kalau dah sentuh tepi. Divider tu dah sentuh, ya. Itu cara Cik Pah nampakkan huruf-huruf makhraj huruf apa ni? Huruf-huruf halqum ni. Itu cara Cik Pah lah sebut, nak ingatkan, nak mudahkan sebutan supaya macam ni perjalanannya, macam highway tengah jalan, jangan tak boleh langgar benda lain. Maknanya dia semua saja perjalanan dia, ya. Okey. Dan terusnya infitah, okey, terbuka. Dan ismat, susah juga nak sebut. Kan? Okey. Tekanan paling lemah, betul. Tekanan dia paling lemah. Itu yang jadi penat nak pergi situ tu. Khafa. Kalau lain jelas. Apa dia? Tekanan paling lemah. Mengambil banyak nafas kita. Ya, mengambil banyak nafas dan juga tenaga kita bila nak menyebut. Okey. Okey, baik. Kita terus pula ni ulang kaji, ya, yang minggu lepas.
Kita sebut Mana ni ain? Ain. Di mana letaknya ain? Di sini. Di sini. Di sini. Ain. Dia kedudukan dia ain di sini. Nampak? Ni yang kita tengok tadi apa benda ni? Ni anak lidah, anak tekak tu kan. Dia ain di sini. Tengok di tengah. Tetapi di sini tertutup. Berbeza dengan sebut tadi semua terbuka. Di sini ada tutupnya. Bila kita nak sebut dia. Di sini ada gate. Dia tak boleh pergi laju. Dia kena slow sini. Sebab nak lalu tu. Dia kena lalu. Berbeza dengan tadi. Tadi nampak tak beza? Tengok terbuka terus saja. Terbuka terus saja. Terbuka terus saja. Sama dengan hamzah. Terbuka tetapi dia terlekat. Dia macam tak boleh nak pergi. Ya, okey. Okey, dia terlekat ya, macam tak boleh nak pergi. Boleh pergi tapi perginya macam tu ya. Yang ni pula terus meluncur je. Sebab dia adalah rakhawah. Dan di sini adalah syiddah, melekat. Ya. Tengok ya luncuran highway terbuka untuk sebut dan apabila sampai kepada ain, sebutannya ain yang duduk di sini, dia sini tertutup. Dia tak boleh nak pergi terus. Dia ada terlekat juga. Okey, ini sifat-sifatnya jahar. Okey, jelas sebutannya ain. Sepenuh ya. Sepenuhnya tertahan jahar. Okey, jahar dan sebahagian tertahan tawassut suara. Tadi angin yang tertahan. Tertahan angin. Jahar tertahan angin sepenuhnya. Tertahan angin ya jahar. Tapi jelas sebutannya. Kemudian dia jahar sebab dia lawannya hamas. Hamas angin keluar. Jahar angin tertahan. Itu beza ya. Jahar jelas tapi anginnya tertahan. Tak ada angin pun. Berbeza dengan keluar sini. Dia tertahan sebab dia terlekat dah di sini. Okey, dan dia juga tawassut. Dia bukan rakhawah sebab dia tak boleh nak meluncur laju. Dia akan pergi situ, dia akan terhenti hanya di separuh jalan. Sebahagian tertahan dan sebahagian je lah boleh keluar. Sebab dia ada lanjut kemudian tak boleh. Dia tertahan maka dia tidaklah selaju ya, dia tidak jadi rakhawah, dia jadi tawassut. Dan dia istifal, hurufnya tipis. Dia tidak menekan di sini, dia menekan di bawah. Dia tekan di bawah. Dia bukan tekan atas ini. Berbeza dengan istifal lawan dia isti'la, berbeza dengan ya, okey. Dan okey, berbeza okey, itu adalah huruf-huruf isti'la. Dan dia infitah, dia terbuka juga. Kalau tak buka mulut kita ni, tengah lidah kita ni, tengah lidah ni nipis ya. Kalau kita tak buka di situ, tak infitah di situ tengah lidah ni, maka dia tidak akan berbunyi ya. Dan juga suka disebut ya, ismat memang suka juga disebut ya. Semua huruf-huruf yang jauh ini suka disebut, yang senang disebut hanya di sini. Okey, itu huruf ain. Kita pergi kepada huruf ha. Kedudukan ha dengan ain sama, iaitu di tengah-tengah halqum ni. Dan tengok ha. Dia ke tepi. Ain tadi di sini. Di tengah ni. Ni sekarang dia ke tepi. Ini adalah huruf ha. Tetapi sama dia di sini. Tetapi dia sepenuhnya terlepas hamas. Dia terlepas sepenuh. Okey. Dan dia rakhawah. Ya, terlepas. Okey. Dan huruf dia juga adalah istifal. Rendah.
Rendah itu pangkal lidah tipis jadinya. Sebutan dia tu dia tidak, pangkal lidah kita tidak naik ke atas ya. Dan suara tengah lidah tipis, infitah ya. Suara suka disebut ismat juga sebab dia jauh ya, jauh daripada bibir. Itu yang dikatakan suka disebut. Okey, baik. Dua lagi. Untuk huruf halqum, kemudian kita pergi kepada huruf seterusnya. Okey, so huruf ghain. Mana ghain? Dah di sini dah. Dah di sini ghain, dah di anak tekak dah ni. Antara anak tekak ni anak tekak dia di sini dah. Kita panggil pangkal lidah lah. Pangkal halqum. Dia masih lagi huruf halaqiyah. Walaupun kedudukannya dah di sini. Masih lagi, itu Cik Pah kata dia border. Border antara ini, antara qaf dengan kaf, dengan ghain dengan kha. Ya, dia border ya. Dia border. Dia border antara perisin lain dengan perisin lain lah kononnya ya. Okey. Sifat dia cuba kita tengok jahar. Sama ya. Sepenuhnya hanya sepenuhnya tertahan. Ya. Itu adalah angin tertahan. Angin tidak keluar. Tidak tidak keluar. Dia keluar ni tertahan angin. Jahar ni angin dia tertahan. Dia lawan dia hamas. Hamas keluar gitu. Dia ni angin dia tertahan. Dan rakhawah. Walaupun angin tertahan tapi dia keluar, rakhawah maknanya suara dia sepenuhnya terlepas. Anginnya je yang tertahan. Kalau huruf hamas tadi suara dia terlepas dan juga angin dia terlepas. Okey. Sekarang ni okey. Rakhawah. Memanjang nak sampai ke sini. Sebab dia huruf jahar. Tak begitu ya. Okey. Dan dia juga huruf isti'la. Nampak? Dia dah tekan ni. Dia tekan ni. Tekan rapat. Dia rapat kan? Yang lain tadi rapat tak? Tidak. Ini dia dah rapat di tepi. Kha tadi rapat tak? Kha ni tidak. Ha tadi rapat tidak. Hanya tepi je. Tetapi ghain ni dia sudah rapat. Maka dia adalah huruf isti'la. Isti'la iaitu pangkal lidah tebal jadinya untuk menyebut dia. Tebal pangkal lidah ni. Tebal ya. Tebal ya. Berbeza. Okey, berbeza tak? Berbeza. Cuba kita tengok. Beza tak? Tengok. Ni, tentuh tak? Tak. Tengok. Sentuh tak? Tak. Dan pangkal lidah sentuh tak? Tak. Ini pangkal lidah sentuh tak? Tak. Tapi yang dua ni, kha dengan ghain ni, dia dah sentuh pangkal ni. Dah sentuh. Dah duduk sini. Dia dah duduk sini. Okey, anak tekak tu. Dah. Okey, nampak? Menekan dah tu. Okey. Dan dia adalah infitah. Memang infitah lah. Ya, kalau tidak nak keluar suara tak boleh ya. Okey. Dan juga kalau dan ia adalah ismat, sukar nak sebutnya sebab dia jauh ya. Okey, jauh. Satu lagi di sini. Di sini kha. Kha ni adik-beradik dengan ghain lah. Itu di paling atas. Kalau yang leher panjang tu paling atas dia duduk, iaitu kha. Dia juga berbeza dengan jahar, sifatnya kha. Kha ni hamas. Dia keluar angin. Ghain tadi tak keluar angin. Dia tertahan. Kha walaupun di sini dia keluar angin. Ya. Dan suara sepenuhnya terlepas. Rakhawah. Sama dengan kha, dengan ghain, rakhawah. Kalau rakhawah tadi ni cuma dia berangin, dan ghain adalah sifat dia jahar. Kha adalah sifat dia hamas ya. Dia juga merupakan isti'la. Tengok, menekan. Isti'la yang menekan lidah ni, iaitu pangkal lidah tebal ya. Ni huruf di sini. Kalau ta, dha, ba, apa lagi? Sad, dia menekan di sini. Ini adalah huruf isti'la. Itu yang dia jadi sifat isti'la. Dalam isti'la tu terbagi pula dua. Satunya ni
Itbaq yang atas ni, yang sini 2 ni bukan itbaq sebab dia tidak menekan di sini. Okey. Baik, itu ke depan lagi. Kita pergi ke depan lagi. Dan suaranya infitah. Okey, infitah, tengah lidah tipis. Infitah. Kha. Dia kata suara infitah. Suara infitah, ya. Tapi suara tengah lidah infitah, ya. Okey. Suara sukar dilafazkan. Betul. Ismat juga dia. Sebab dia jauh, ya. Jauh. Okey. Itu kita dah tahu dah. Kita dah ulang-ulang. Okey, sekarang kita pergi ada huruf qaf. Hari tu kita dah buat dah huruf qaf. Tengok huruf qaf. Aqa. Huruf dia jahar. Qaf. Ini duduk dia di sini. Qaf duduknya di sini. Di atas. Tadi kan di sini. Kha dengan ghain. Di sini. Sekarang ni huruf qaf. Langit lembut ni. Qaf. Huruf dia jahar. Ya. Dia bukan hamas. Qaf. Aq. Mana keluar angin tak pun. Angin tertahan. Aq. Suara je. Suara aq. Suara pun tertahan. Dia syiddah. Sebab dia qalqalah. Aq. Tak keluar sini. Tak keluar meluncur. Tak. Meluncur tak. Dak. Aq. Dia tak meluncur. Dia tidak. Aq. Tidak. Dia aq. Terlekat di situ. Suara syiddah dan juga qalqalah. Dan memang ismat. Dia huruf-huruf yang sini, semua yang nak keluar ni semua ismat. Sebab sukar dilafazkan ismat. Jauh. Dia duduk jauh. Dan sukar dilafazkan. Nak keluarkan di sini tu jauh perjalanan. Itu yang dikatakan ismat, sukar dilafazkan. Okey. Dan dia adalah infitah, ya, terbuka, infitah, ya. Tengah lidah tipis. Suara dia dilantunkan. Qalqalah. Aq. Tengok ya. Qalqalah. Masya Allah, ya. Langit lembut ni dia. Aq. Ya, aq. Okey. Dia di tengah-tengah. Lelangit ni di pangkal ni dia keluar di tengah. Qaf ni keluar di tengah. Aq. Cuba sebut. Aq. Kita keluarkan di tengah. Aq. Rasakan. Rasa tak? Aq. Rasa kan? Okey, Cik Pah cuba sebut. Ya, Cik Pah nak sebut. Okey, baik. Okey. Cuba sebut. Aq. Rasa sini. Aq. Okey, aq. Berbeza dengan kita sebut sekejap lagi kaf. Ak. Dia macam ke tepi ni. Ak. Tengah. Lidah kita pun dia tengok. Aq. Okey, aq. Jadi ni ak. Lidah kita macam mana? Ak. Melebar. Ak. Ya. Itu bezanya sebutan qaf dengan kaf. Walaupun kedudukan dia tu sama, tetapi keluar dia tu berbeza. Ya. Dia yang kaf ni pula dia jadi hamas sebab dia menolak di tepi ak. Okey, dia duduk di sini juga tetapi yang ini lebih menolak ke atas. Yang ni lebih menolak ke bawah. Aq. Ya, aq. Tengok. Ya. Susah nampak aq, ya. Tengok bentuk lidah. Aq. Tadi kan Cik Pah sebut aq, nampak jauh dari sini je kan. Bila aq, nampak sikit lidah di sini. Tetapi bila kita sebut kaf, nampak melebar lidahnya. Nampak tadi kan Cik Pah tunjuk tadi. Okey. Dia sepenuhnya terlepas. Okey, ak. Berangin. Ak. Pergi sini. Dan sepenuhnya tertahan. Ya, syiddah. Ak. Jadi tidak ak. Tidak. Ya, ak. Yang keluar tu angin. Angin dia bukan lagi suara huruf dia. Yang keluar itu adalah angin. Ak. Yang keluar tu. Aq. Qalqalah. Ak. Yang keluar sini dah bunyi angin. Okey. Ak. Okey. Dia tidak boleh. Kalau tengok bunyi. Manjangkan ni ak. Dia tidak memanjang. Ak. Dia adalah huruf syiddah. Ya. Ak.
syiddah. Okey. Dan dia juga istifal, rendah. Kakiku, kakiku, kakuki. Okey, rendah. Ya. Sebutan dia tidak menolak di sini. Okey. Walaupun dia menolak di sini. Walaupun dia menolak di sini, tapi sebutan dia rendah. Ya. Rendah. Okey, sekarang ni huruf dia istifal, pangkal lidah tipis. Okey, istifal tipis. Suara infitah ya, suara tengah lidah tipis dan suara sukar dilafazkan ismat. Kebanyakan huruf semuanya ismat kecuali huruf-huruf yang ada di bibir, yang ada lam, nun, lam, ra, ba, waw dan fa kan. Itu adalah suara-suara yang berlawan dengan ismat. Okey. Yang mudah sebut. Okey, itu adalah huruf-huruf kaf. Okey, kita pergi pula. Jim. Mana jim duduk dia? Di sini. Di sini. Jim. Aje. Qalqalah juga. Aje. Di sini. Aje. 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 Ije. Uje. Ja. Ji. Ju. Aja. Iji. Uju. Aja. Iji. Uju. Aje. Ije. Uje. Aje. Ije. Uje. Jim susah nak sebut sebab takut terkeluar ach. Ada tak? Ada tak pernah tak kita sebut macam tu? Pernah Cik Pah? Selama ni sebut macam tu Cik Pah. Macam mana? Ach. Cik Pah pun macam tu. Ya. Sekarang ni kita dah tahulah. Dulu kita dah sebut ach, ich, uch. Ach, ich, uch. Ataupun ash, ich, uch. Bunyi macam tu. Itu tidak bunyi jim. Dia bunyi jimnya aje, ije, uje. Jim, 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 jim. J-I-M, jim. Jadi apabila kita sebut dia aje, kita tak boleh ach. Kalau ach, dia macam mana? A-C-H kan? Dia ni tak. A-J. Aje. A-J. Aje. I-J. Ije. U-J. Uje. Gitu. Kalau Rumi ya. Jadi aje. Ije. J-A. Ja. J-I-G. J-U-Ju. Ja-Ji-Ju. Okey. Kalau nak sabdu pula ibu dia macam mana? A-J-J. Aj. Ya. I-J-J. Ije. U-J-J. Uj. Itu kalau Rumi. Kalau kita tulis Rumi. Okey. So, ini adalah huruf jim. Kita dah tahu sifat dia jahar. Dan suara sepenuhnya syiddah. Aj. Aj. Dia qalqalah. Sebab huruf qalqalah, semua huruf qalqalah sifat dia syiddah. Semua huruf qalqalah kan sifat dia syiddah. Dan huruf sifat syiddah ni, yang bersifat syiddah kita tambah berapa lagi? 3. Kaf, ta dan hamzah. Bersifat syiddah ya. Kaf, ta dan hamzah. Qalqalah yang lain semua syiddah. Apa dia? Ba, jim, dal, qaf dan ta. Okey, 4 tu huruf syiddah, sifatnya syiddah, dan tambah 3 lagi iaitu kaf, ta dan hamzah. Sifat syiddah ni, sifat terlekat. Dia tidak meluncur langsung. Ya, kalau dia meluncur sikit tu, itu adalah tawassut. Ni tidak meluncur langsung, dia terus terlekat. Aj. Ya. Okey. Dan dia adalah istifal. Ya, dia ni huruf tipis ya, istifal. Dia infitah, terbuka nak sebut dia ya, dan dia ismat, susah sebab dia duduk jauh juga tu, bukan dekat ni. Ajak susah nak keluar, nak ajak keluar pun susah ya, sebab sekarang ni PKP tak boleh nak keluar jauh-jauh ya. Orang sini je boleh keluarnya, duduk kat gate tu. Duduk kat gate, keluar gate je, tak keluar jauh. Okey. Di sini susah, tak boleh. Okey. Dan okey, suara dia susah nak keluar, susah nak lafaz, susah nak sebut ya, aja. Dan huruf dia adalah qalqalah, iaitu melantun balik. Nak sebut huruf qalqalah ni, kita pergi kepada huruf makhraj, kemudian kita lantunkan balik. Kita angkat lidah tu. Aja. Kita dah letak situ, tek, kita lepaskan. Aja. Baru dia jadi qalqalah. Kalau kita letak tidak lepaskan lidah, lekat situ.
Dia tidak akan kembali, tidak jadi qalqalah, tidak melantun. Ya, contoh untuk sebut qalqalah. Okey, Cik Pah buat. Contoh sebut qalqalah. Jim, ya. Aj. Lepaskan. Kalau aj, tak bunyi qalqalah. Kalau kita sebut aj, tidak akan bunyi qalqalah. Dia kena aj. Macam je qaf, aqa. Lepaskan aqa. Kalau kita tak lekat situ, tak ada qalqalahnya. Ya, itu adalah sebutan huruf qalqalah. Ada. Lepas. Ya, barulah dia bunyi qalqalahnya. Maaflah. Cik Pah kan cerita Cik Pah dalam bilik kurungan kecil. Lari dalam bilik kecil. Untuk maklumlah ya, kita hari Minggu. Okey, baik. Dah mula boleh ziarah-ziarah ni, anak cucu datang. Anak cucu yang jauh. Kan anak cucu Cik Pah duduk tepi ni je. Anak cucu Cik Pah duduk tepi ni je. Okey, alhamdulillah anak cucu yang jauh. Okey, datang. Okey, baik. Sifat huruf satu lagi, shin. Yang kita sifat huruf dah makhraj lidah shin. Okey, di mana lidah shin? Duduknya di mana? Shin duduknya sama dengan jim tadi. Tetapi tengok dia. Berbeza tekanannya. Kenapa dia jadi ni rapat gini, Cik Pah? Sebab dia huruf qalqalah. Kan? Kita tengok huruf qalqalah yang lain. Contoh, qaf. Rapat juga. Tetapi Cik Pah, kaf ini pun rapat juga. Ya, tapi kaf ini dia merapat di tepi. Itu Cik Pah kata dia ni di tengah. Dia ni tepi sebenarnya. Ak. Ya. Itu beza. Tetapi ini, shin, dia sama dengan jim kedudukan dia. Di situ, jim, shin, iaitu makhraj lidah ini. Okey. Terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekankan ke langit atas langit keras dengan meninggalkan sedikit ruang. Itu yang sebabnya dia tidak jadi huruf. Dia tak jadi huruf apa? Isti'la. Sebab dia ada ruang. Huruf isti'la tidak ada ruang. Kalau kita kata ini nekan ke langit juga, kenapa dia tak jadi huruf isti'la? Isti'la dia akan menebal di ruang situ, dia akan tinggal di situ. Okey, di sini pula adalah huruf sh. Okey. Ash. Bibir dia muncung tak? Sebut shin? Tidak. Dia muncung ush ke? Tidak. Tetapi dia terbuka sikit. Macam mana sebutan huruf yang lain. Ya. Ash. Ish. Ejaan ruminya ash. A-S-Y. Ash. Ish. I-S-Y. Ish. Ush. U-S-Y. Ush. Itu dia. Kalau sya, S-Y-A. Sya. S-Y-I. Shi. S-Y-U. Shu. Okey. Kalau tasdid, A-S-Y-Y. Ash. Ke? Betul lah ya kan? A-S-Y-Y. Ash. Ya. E-S-Y. I-S-Y-Y. Ish. Dan U-S-Y-Y. Ush. Ya. Ya. Itulah cara sebutan huruf shin. Ya. Shin. Dia muncung apabila kita sebut ush. Sebab dia berbaris depan. Ya. Kalau tidak, dia adalah seperti biasa. Nampak ya? Shi. Sya. Shin. Huruf shin. Shin ejaannya S-Y-I-N. Shin. Okey. Huruf shin. Okey, baik. Sifat dia hamas ya. Kita matikan dia. Ash, berangin tak? Letak tangan di depan, berangin. Dan dia juga rakhawah. Ash, panjang dia sya dia tu. Ashhadu. Ish. Ush. Dia memanjang ya. Dia memanjang. Rakhawah. Dan dia istifal. Tipis. Syashishu. Dia tidak syashishu. Tidak ya. Dan jika infitah, iaitu tengah langit nipis ya, dan suara sukar dilafazkan. Ismat juga. Dan dia ialah sifat khas dia, tafashi.
Tafashi adalah sifat khas dia. Okey, alhamdulillah. Boleh. Cik Pah pergi sebab kita kan hari-hari kita duduk tengok ni. Jadi Cik Pah pergi secara ringkas. Okey, kita pergi kepada makhraj seterusnya iaitu ya. Yang duduknya sama dengan shin dan tadi ya, yang kedudukannya sama dengan 3 huruf jim, shin dan ya, kedudukannya di sini ya, di lelang ini. Terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekankan kedalaman atas yang keras dengan meninggalkan sedikit ruang. Sama. Tadi shin ni i, kita sebut i, rapat tak? I. Ya, rapat tak? Yi, tak, yu, tak rapat lidah kita ke atas. Rapat tak di langit? Tidak. Ayya, tidak rapat. Iyi, uyu, tidak. Tidak ajja. Kalau rapat je jadi ajja. Aji, iyu. Dia rapat. Dia tidak rapat. Jadi ayya, iyi, uyu. Sebab tu apabila kita ada sabdu ya, iya, kerana kita jangan sebut ijja. Kalau kita sebut ijja, maknanya kita tertutup, terrapat di sini. Ijja. Iya, ada ruang. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, bukan ijja. Kalau maknanya di sini dah rapat. Ya, makhraj huruf ya tu dah tersalah, dirapatkan di situ. Ya, okey. Itu adalah kalau kita sebut iya, okey, iyyaka na'budu. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Cuba rapat tak? Tak rapat ya. Wallazi yumituni thumma yuhyina. Tak rapat ya. Huwa yuhyi wa yumit. Okey, itu adalah ya, sifat-sifatnya ia adalah jahar, sepenuhnya tertahan. Ya, tertahan ai. Kita matikan dia, kita nak tahu ai. I tak boleh nak itulah. Sebab dia akan jadi mat. Ui. Dia yu, ya, yu, ayya, ai. Okey, dia terlekat situ. Dia tidak ai. Dia adalah rakhawah, tetapi ingat. Dia adalah rakhawah. Ya. Kalau kita baca dia, macam mana nak tahu dia rakhawah atau tidak? Okey, kita ambil huruf yang mati. Apa dia? Kita alaihim. Okey, kita baca alaihim macam mana? Adakah kita baca alaihim atau alaihim? Adakah kita baca alaih? Okey, ghadaballahu alaihim qad yaisu. Ya, kita tak baca ghadiba. Ghadiballahu alaihim. Kita tak baca alaihim. Ada yang baca alaihim selama ini. Tolong betulkan alaihim. Jangan bunyi alaihim. Ya, kalau kita baca alaihim, dia dah tidak rakhawah lagi. Dia kena alaihim. Ada biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Alaihim, orang baca gitu. Dia alaihim. Ya, wa ilaihi, bukan wa ilaihi. Ada biasa dengar? Wa ilaihi. Biasa. Jadi kita mulai hari ini kita betulkanlah ya. Maknanya bacaannya wa ilaihi. Ya, dia meluncur aja. Dia tidak ilaihi ya. Dan ia adalah huruf istifal, iaitu huruf yang tipis ya. Dan ia adalah juga huruf infitah terbuka dan suara tukar di lafaz, suara lunak. Lin. Ini yang Cik Pah kata lin ya. Sifatnya lin, lembut. Okey. Ai, kita tengok. Macam mana nak sebut ya? Nak sebut ya? Ai, lembut. Ai, jangan rapatkan lidah di lelangit. Apabila kita rapatkan, dia jadi ai. Dia jadi tertutup. Ai, gitu kan? Dia ai. Dia tak rapat. Ai, ya. Dia tak rapat. Ai, okey. Alaihim.
alaihim, alaihim, wa ilaihi, wa ilaihi, wa ilaihi, ya, wa ilai, ilai, alai, okey. Okey, itu adalah sebutan ya, ya. Wallazi yumituni thumma yuhyi. Dia tidak rapat. Sebutan tu jangan lidah kita. Bila kita rapatkan lidah, dia bertukar jadi macam ni. Wallazi, tak boleh, dia tak akan keluar. Sebab kalau kita rapatkan ya, tidak akan keluar. Ya, wallazi, rapatkan, dia tidak akan keluar hurufnya. Okey, beringat ya. Okey, boleh. Dia jadi terlekat. Dia jadi terlekat bila kita rapatkan. Okey, baik. Boleh ya. Sekarang kita pergi ke huruf yang ni pula, sifat yang di sini. Sifat makhrajnya, ni makhrajnya yang di sini. Sekarang ini makhrajnya yang di terhasil apabila hujung sisi lidah. Hujung sisi lidah yang merupakan ini ra ni, ra ni, lam ni penting ya. Lam ni penting sebab ramai yang terbaca dia akan jadi melantun. Terhasil apabila hujung sisi lidah yang merupakan akhir keluarnya huruf, hujung sisi lidah. Mana hujung sisi lidah ini? Hujung sisi lidah, ni hujung sisi lidah, ya, hujung sisi lidah. Nampak? Hujung sisi lidah. Merupakan keluarnya huruf dad dari sebelah kiri dan melingkar melalui pada lidah sehingga ke sebelah kanan lidah disentuh dengan langit-langit berdekatan dengan gusi gigi seri atas. Maknanya daripada lingkaran dad, kita sebut dad di sini kan, dad, sama ada tepi ni atau tepi ni, kita sebut dad. Di situlah lingkaran lam. Kita sebut lam dia mula di situlah lingkaran. Kalau orang biasa sebut dha di depan, lingkaran nak sama. Lingkaran dha, sebab lingkaran dha di sini. Sekarang keluarnya lam di sini. Lam di depan. Itu sebab tu kita dha, kita sebut di tepi. Bila kita sebut dha di depan, lingkaran nak sama dengan lam, ya, dha. Dan lingkaran lam di sini, lam, ya, lam, ya, lam, ya. Okey, lam. Kita dah tahu dia inhiraf, iaitu dia melencong, dia dari sini. Lam, kita nak sebut dia dari sini. Okey, baik, cepat rajahkan. Dari sini, dari dua sini, dari sini ke sini. Yup, dia gitu. Yup. Dia dari sini nak keluar lam. Al, il, ul, ya, al, il, ul, al, il, ul. Okey, alla, illi, ullu, la, li, lu, ya. Al, il, ul. Kita tak lepaskan sebab kalau kita lepaskan dia jadi melantun. Al, il, ul. Dia jadi melantun gitu. Al, il, ul. Sedangkan ia adalah huruf yang tidak melantung. Dia adalah huruf yang inhiraf, yang melencong. Melencong, ya, cara sebutnya. Dan dia izlaq, lancar dilafazkan. Lam, senang aja kan. Al, senang, berbeza dengan nak sebut huruf lain. Ya, sebab dia dah huruf dah hampir dengan bibir. Dia dah hampir dengan bibir dan dia di sini senang sebut lam, ya, lam. Okey, boleh. Alhamdulillah. Cik Pah pergi dengan secara laju, ya, jahar, dia tawassut, istifal, infitah, izlaq dan inhiraf. Inhiraf tu yang melencong tu. Okey, nak sebut inhiraf. Nanti Cik Pah cari inhiraf. Macam mana dia kata inhiraf ni, Cik Pah? Yang kata inhiraf ni macam mana? Okey, Cik Pah pergi. Cik Pah cari, Cik Pah tunjuk. Sabar ya. Inhiraf. Dah jumpa, terus jumpa. Ni dia. Inhiraf pada lam dan ra. Ini lam. Inhiraf pada lam. Nampak?
Dia angin dari keluar ni hujung pangkal lidah kita dia keluar. Dia sini. Sini kita sebut dha tepi ni kan. Dha tepi ni. Ni lam. Ya. Ini dia inhiraf ni ada dua huruf sifat inhiraf, iaitu lam dan ra. Ya, ini lam dan ini ra. Ra dia masuk ke dalam. Ra, angin tolak dia masuk ke dalam di tengah. Ra dia keluar di hujung. Ra, nampak? Dia keluar di hujung. Ini lam. Dia opposite dua tu. Dua-dua inhiraf, iaitu condong, melencong. Ya, bunyi huruf dicondong disebabkan perjalanannya terhalang oleh lidah. Lidah. Lidah lah yang menghalang bunyi. Lidah lah yang membentuk bunyi. Lidah lah. Lidah semuanya. Itu kita doa tu. Ya Allah, lembutkanlah lidahku untuk menyebut-nyebut kalimah ni. Takut nanti nak sebutnya lam jadi macam ni. Nak sebut ra jadi macam ni. Padahalnya ini lam, ini ra. Terbalik. Ya. Kita mohon pada Allah SWT, lembutkan lidah kita apabila kita nak sebut huruf-huruf. Ini ya. Okey. Okey, tadi kita sebut apa? Huruf apa tadi yang kita sebut tadi? Huruf. Ini adalah huruf-huruf yang tiada lawan lah ni. Ya, tiada lawan. Tadi huruf shin. Okey, cikgu nak tunjukkan huruf shin. Tafashi. Ini. Tafashi. Ni tafashi. Huruf shin tadi. Dia keluar gini. Sebaran bunyi huruf shin. Dan makhrajnya menyebabkan ia melanggar bahagian dalam gigi atas dan bawah. Ish. Dia langgar. Ish. Itu adalah tafashi. Ya. Ya, itu adalah tafashi. Itu adalah di antara sifat dia. Kita tengok sifat yang dia lawan. Tu sifat lah tu. Ya. Tapi makhraj hurufnya. Kita bincang makhraj huruf. Makhrajnya adalah di mana letaknya, di mana asalnya dan di mana dia keluarnya. Ya, di sini lam. Okey, di sini lam. Okey, baik. Jelas? Makhraj ni kedudukannya di mana kita keluarkannya, sifatnya macam mana cara kita keluarkan. Ya. Dua ke? Dua ni. Dengan nun. Sebab nun ni kedudukan dia sama dengan lam, ra. Okey, sekarang nun. Nun pun di sini juga. Tetapi berbeza cara. Tengok bentuk lidah tu berbeza. Tengok bentuk hujung lidah tu berbeza. Dia terhasil apabila hujung sisi lidah di bawah tempat keluarnya huruf lam. Tempat keluar huruf lam tu diangkat dengan lebih dekat ke gusi gigi seri atas dan bersentuhan dengan lelangit keras. Nun. Nun dia di sini. Dia terkena sini. Nun terkena sini. Nun terkena di sini. Ya, nun. Lam tadi dia melebar. Ya, ni nun di sini. Walaupun rumah yang sama, sifat dia berlainan. Ini kita kata ni duduknya sama, tetapi cara dia nak keluar lain. Ini cara dia keluar. Lam tadi nak keluar, dia selebar-lebar dia kena keluar. Ya, dia lebar ya nak keluar. Nun lain keluarnya, cara keluarnya ini. Dan sekarang ni lah keluarnya dengung tu, kok main road tu dia keluar, kok main gate tu. Okey, keluarnya kok sini. Okey, sini dia keluar juga. Ya, keluar, tetapi dia lebih pada dengung ini. Dengung kena ada in, un, hidung. Ya. Anna, inni, unnu. Kalau berbaris bunyi ke dengung? Bunyi. Na, ni, nu. Cuba tutup hidung sebut na, ni, nu. Da, di, do. Bunyi macam tu. Bunyi da. Nak sebut nun tu. Da, di. Dia akan, walaupun dia hidup, dia tetap ada dengung dia. Dia tetap ada gunah dia. Dia tetap ada gunah dia. Walaupun hidup, sikit pun paling lemah. Ya, gunah yang paling lemah. Ya. Okey, alhamdulillah yang berbaris itu. Okey, baik. Ya, itu adalah huruf nun yang duduknya di sini. Sama dengan kedudukan lam dan ra. Lam dan ra. Ya, ra. Okey, sekarang kita sampai
kepada huruf ra. Dia special. 3 ni special. 3 ni special. Lam, ra dan nun. Okey, kenapa special? Tengok, orang lain ada bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Orang lain kan simple aja, tengok. Simple aja gitu je. Tetapi lam, tengok, dengan bentuk giginya, dengan tunya, sebab dia adalah huruf yang special. Inhiraf. Dan satu laginya sifat dia ni lam ialah sifat special dia inhiraf dan duduk je di situ. Nun pula sifat dia ada dengung. Ya, dia ada dengung, gunnah. Gunnah. Tengok, dia ada gunnah, sebab itu dia ada special, ya, special sikit. Dan ra, tiga-tiga ni yang kedudukan 3 ni special ni. Ra ni pula dia inhiraf juga, tetapi Cik pada tunjuk tadi dia lebih kepada ke tengah. Ya, kalau ra tadi dia lam tadi lebih kepada melebar, dia ni adalah huruf ra makhrajnya berdekatan dengan huruf nun, hanya dimasukkan sedikit hujung lidah dan sedikit belakangnya diangkat ke gusi gigi atas, iaitu berhampiran dengan makhraj nun. Dia duduk pun berhampiran dengan makhraj nun. Dia angkat. Dah sentuh kedak gigi ni? Belum. Di gusi. Gusi. Nampak gusi yang dekat tu? Dia tak sentuh gigi pun. Di gusi. Okey. Baik. Nun. Nun ini ra tersentuh. Ra tersentuh tau di langit. Okey. Okey. Dia dah sentuh ni. Ra. Okey, ra. Sikit je ra. Okey. Dia adalah takrir special. Dia ada 2 sifat special dia. Sifat yang lain daripada lain iaitu inhiraf dan takrir. Izlaq sama. Ini yang Cik Pah kata sifat yang berlawanan dengan ismat, iaitu izlaq. Sama. Nun tadi pun ada sifat izlaq. Ra sifat izlaq. Lam adalah sifat izlaq. Mudah sebut. Ra, nun. Dia duduk kat sini. Dia duduk dah dekat dengan nak pintu keluar. Mudah. Ya. Mudah nak keluar. Okey. Izlaq. Lancar dilafazkan. Dia dah duduk situ. Dia tak duduk jauh. Okey. Ini dah sampai kepada sifat-sifat izlaq yang melawan dengan sifat ismat. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Ringkas Cik Pah pergi. Ringkas. Sekarang sifat ta. Dah sampai ke sifat huruf ini. Huruf di bibir. Ini adalah huruf yang ta, ta, za, za, tha, mim, waw ni sifat bibir. Okey. Kita pergi kepada yang ni dulu. Sebab 3 sifat ni. Ta. Di mana ta duduknya? Duduknya ta di sini. Terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal 2 gigi. Dah kena gigi. Ini pangkal gigi. Yang tadi nun lam ra tidak di pangkal, dia di sini. Dia hampir dengan pangkal gigi. Sekarang ta dah kena gigi. Ta ni dah kena gigi dah. Ta, dal dan ta dah kena gigi. Allahu Akbar Cik Pahwi. Sikit-sikitnya tikah. Ya, sikit-sikit sangat tikah. Sikit sangat tikah. Okey, Cik Pah tunjuklah. Sikit sangat kedudukan dia. Ni je. Ni je kedudukan dia nak royaknya. Ni. Tadi kan nun, ra dan lam, kedudukan sini dia duduk sini. Dia duduk menekan sini je. Sekarang ni ta dah kena gigi dah. Demo ni tak di 3 ni tak kena gigi. Dia kena di sini je. Dia tak kena gigi. Ni kena gigi dah ni. Ta, dal dan ta dah kena gigi. Sebut dan ta, dal dan ta dah kena gigi. Yang ini nun, ra, nun, lam tak kena lagi. Duduk sebut sini. Duduk sini. Duduk langgar sini. Dia. Okey. Sikit je. Allahu Akbar. Sikitnya Cik Pah tekan. Ya. Sikit aja. Tetapi Allah Maha Berkuasa. Bayangkan. Sikit aja. Sikit aja. Macam ni lah. Ra ni dekatnya. Dekat border je. Tetapi sebutannya tengok. Jauh bezanya. Jauh beza. Ta. Adakah dekat dengan lam sebutannya? Ta. Adakah dekat dengan nun sebutannya? Ta. Adakah dekat dengan ra sebutannya? Jauh beza. Ya Allah.
Cuba cipta satu perkataan yang boleh kita sebut selain pada huruf-huruf yang Allah dah tetapkan ini. Cuba cipta. Nak keluar kat lidah kat mana? Itu ya. Semuanya Allah dah tetapkan tiap perkataan kita di mana keluarnya. Masya Allah. Allah Maha Kaya. La ilaha illallah. Maha bijaksana ya Allah. Itu Cik Pah kata ilmu Allah. Kalau nak kaji ilmu Allah satu ni pun kajilah. Macam mana dia boleh suara bunyi macam tu? Tolakkan dari mana? Kajilah. Kalau berani nak kaji. Allah kata kaji. Kamu tidak akan jumpa sebagaimana yang aku dah bagikan. Tapi kaji. Tetap kaji. Kita tetap kaji ya. Apa yang kita tengok tu sebab tu ulama Quran lah. Ulama Quran ni. Kadang-kadang tahun ni dia orang jumpa satu benda. Macam kita kata iqlab bacaan iqtibak. Tahun ni dia akan jumpa satu benda. Dia orang pun buat keputusan. Ini ulama Quran seluruh dunia tahu, bukan kita. Satu keputusan dia orang buat bacaan tu. Sikit aja bezanya. Tahun depan mungkin jumpa benda lain pula. Yang selama ni duduk duduk khilaf. Itulah kajian ilmu Allah. Sikit saja. Kita kata sikit tapi besar sangat kajian tu. Bezanya untuk seluruh umat. Baik. Kita tengok sekarang huruf ta. Ya, ta. Sekarang dah pergi ke? Dah langgar dah tu situ. Ta. Sebutkan. Ta. Ya. Dia adalah huruf sepenuhnya tertahan. Alta. Tertahan tak? Alta. Yang bunyi ta tu apa Cik Pah? Itu qaqalah dia. Sebab tertahan lah bunyi qaqalah tu. Sebab dia tertahan lah dia bunyi qaqalah tu. Alta. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh tidak. Kalau dia tak tertahan, dia keluar. Dia keluar. Ya. Ni alta. Tertahan. Sebab tu dia tak boleh keluar. Alta. Ya. Tertahan. Okey, dan dia huruf jahar. Suara dia qalqalah. Alta. Qalqalah itulah yang qalqalah dilantunkan balik. Terlantun balik. Ya, terlantun balik. Sebab dia tak boleh nak keluarkan. Dia syiddah. Ya, dia huruf syiddah. Alta. Ya, dia tak boleh nak keluarkan secara rakhawah. Maka dia lantun balik. Alta. Memang keluar. Tapi keluar cara qalqalah. Cara lantunan alta. Ya, dan suara dia isti'la, tebal, alta. Dia menekan di sini. Tapi Cik Pah, kalau menekan sini semua ke isti'la? Tidak semestinya. Sebab apa tidak semestinya? Dia tengok pula bentuk lidah apabila sebut dia. Kita nanti tengok sekali lagi huruf dal. Adakah dia huruf isti'la? Dal, sedangkan kedudukan dia sama, makhraj dia sama dengan ta. Kita nanti tengok. Ya. Kita nanti tengok. Sebab kalau kita tak kaji di sini, kita tak tahu. Ya, kita kata, dia keluar tempat yang sama-sama lah. Tidak. Ya, dia keluar tempat yang sama. Itu sebabnya sifat dia berlainan. Setiap sahaja. Dia serupa manusia. Ya, serupa manusia. Serupa kita. Keluar daripada rumah yang sama atau keluar daripada perut ibu yang sama tetapi sifat berlainan. Macam tu. Ya. Sifatnya berlainan, tidak serupa. Baik. Kita teruskan. Syiddah dan juga isti'la. Isti'la iaitu pangkal lidah tebal. Alta dia jadi pangkal lidah tebal. Nampak tu? Alta tebal. Dia tak sentuh di sini tapi dia menebal. Lidah ni dia jadi menebal. Alta. Ya, alta. Dan dia ada juga ismat. Susah nak sebut. Dia berbeza dengan nun, lam, ra. Walaupun kedudukan dia lebih dekat dengan bibir, tetapi nun, lam, ra lebih mudah disebut, berbeza dengan ta. Ya. Dan suara qalqalah dilantun. Sekarang kita tengok dal. Dal yang kedudukannya sama dengan ta. Kita tengok. Ini dal. Sama. Kenapa dia tak jadi alda? Ada alda tebal juga. Ada. Qalqalah ke tak ada?
qalqalah? Ya, qalqalah juga. Ada. Ya, dia qalqalah. Okey. Tetapi, adakah dia itbaq? Adakah dia itbaq? Adakah dia itbaq? Tidak. Dia adalah dia apa? Infitah. Dia infitah, ya. Dia tidak itbaq, ya. Dan adakah dia isti'la? Tak. Dia istifal. Sedangkan kedudukan dia sama di situ. Cuma sifat dia yang serupa ialah qalqalah. Sifat dia yang serupa qalqalah dan jahar dan juga syiddah. Ya, syiddah, jahar dan juga ismat. Sifat dia yang sama, yang berbezanya istifal, ya, ta ialah huruf isti'la dan infitah ta adalah itbaq. Okey, itbaq. Okey. Sekarang ni tengok. Dia lidah ni tengok. Apabila dia lidah lidah dia berbeza dengan lidah sebutan ta. Ta tadi sebab dia isti'la sebutannya ta, menebal lidah dia. Di sini sebutannya istifal, maka sebutnya dal. Walaupun dia ada sifat yang sama, iaitu sifat qalqalah, sifat yang sama, sifat qalqalah dan sifat ismat, sifat yang sama. Dan apa lagi sifat yang sama dia? Ialah jahar. Ya, okey. Baik. Kita pergi ke satu lagi huruf yang duduk sama dengan dia. Ta, dal dan ta. Ta, dal dan ta. Huruf ta. Ini ta ni kita selalu nak bertukar dengan huruf ta, ya. Memang dia serumah dua tu. Serumah. Dia terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal dua gigi kacip depan rahang atas. Di sini sama, di situ juga, tetapi sebutan dia berbeza. At, it, ut, at, it, ut. Apa yang bunyi tu apa? Hamas. Hamas. Kalau tadi kita sebut ada, dia qalqalah. Dia tidak hamas, dia tidak ada. Dia qalqalah, dia tidak ads. Dia tidak. Apabila hamas, dia keluar angin sini. Dia keluar angin sini. Ya, dia keluar angin di sini. Ada. Tadi ada angin tak? Ada, tidak ada angin. Tengok. Dia keluar juga situ, tapi dia tidak berangin. Dia qalqalah. Ada. Alpo. Berangin tak? Tidak, ya. Dia tidak berangin. Alpo. Okey. Tetapi ta ini hamas. At. Paling lembut. Adik-beradik yang paling lembut lah hamas. Dia keluar at. Tapi huruf dia juga syiddah. Dia tidak at. Tidak. Dia tidak at. Tidak. Dia at. Itu aja. Dia tidak at. Tidak meluncur. Dia at. Angin aja yang keluar. Ya, huruf dia tidak keluar. Dia syiddah. Ya. Angin aja yang keluar. Okey? Baik. Dan dia juga huruf istifal, iaitu huruf tipis. Istifal dan istifal iaitu pangkal lidah tipis, ya. Sifal dan suara tengah lidah nipis, infitah, dan juga ia adalah ismat. Okey. Kita dah pergi kepada huruf sini. Yang kita sudah baca sama ni, yang ini. Okey, cepat tunjuk. Yang kita sudah pergi, ini huruf halaqiyah. Yang halqum, dan ini huruf pangkal leher kita, qaf dan kaf, dan ini huruf di tengah-tengah, jim, shin dan ya, dan ini adalah huruf-huruf yang hampir dengan lelangit depan, yang lelangit depan nun, lam, ra, dan di sini adalah huruf pangkal gigi atas. Kita belum pergi pangkal gigi bawah, kita belum pergi kepada tengah-tengah gigi ini. Yang ini belum, kita belum cover. Yang kita cover semuanya ini. Okey, mungkin minggu depan kita akan cover ini. Za, za, tha. Yang huruf-huruf yang semua ini di bibir. Ya, di gigi dan bibir. Okey, gigi bawah dan bibir. Okey, gigi bawah dan gigi tengah, serta di tengah-tengah gigi serta bibir. Itu yang kita belum cover. Okey? Baik. Okey, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Penat. Oh, penat. Kenapa penat? Penat Cik Pah nak sebut tu. Memang penat. Okay. Cik Pah nak maklumkan, ini adalah sebutan-sebutan kita yang kita perlu sebut dengan tepat, sebab kita tak nak bacaan kita jadi tak tepat. Jadi kita kena sebut dengan tepat. Besarkan sikit. Kita sebut dengan tepat, ya. Kita perlu sebut dengan tepat supaya sebutan bacaan kita jadi tepat sebutnya. Okey, kita mula dengan huruf apa tadi? Tadi kita mula dengan huruf ghain dah. Kita mula dengan huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Okey, sebelum Cik Pah berundur diri, sebelum kita berpisah untuk sementara nak jumpa lagi petang ni, kita nak dengar bacaan oleh sahabat-sahabat kita yang menjadi pembimbing. Cik Pah tak maklum lagi ayat mana dia orang kena baca, sebab dia orang pembimbing, dia orang kita bagi apa-apa pun insya-Allah dia orang akan boleh baca, ya. Jadi kita sama-sama dengar cara sebutan dia orang macam mana, ya. Ialah kena maklum semua tidak perfect. Nobody's perfect, ya. Kalau lagi-lagi kalau kita suruh baca personal gitu, gugup tu banyak, ya. Okey, baik. Kita pergi kepada makhraj huruf. Qaf, qa, qa. Okey, kita sebutkan dia. Aqa, aqa, iqa, uqa. Sifat huruf boleh tengok sendiri, ya. Boleh tengok sendiri kan. Kita dah ada chat hari tu. Cuma sebutan cuma sebutan Cik Pah nak tekankan. Aqa, buka mulut. Aqa, iqa, uqa, aqa, iqa, uqa. Kenapa tidak uqa, Cik Pah? Uqa salah, dia kena uqa, uqa. Yang baris depan tu alif, bukan qaf. Qaf tidak berbaris depan. Uqa, uqa. Okey. Qa, ti, qu. Baru dia baris depan. Qa, ti, qu. Aqqa, iqti, uqu. Baru dia baris depan. Aqqa, iqti, uqu. Ya. Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada huruf kaf. Ikut Cik Pah. Kaf. Ak, ik, uk. Lepas ni kan tip sendiri dengar. Betul dah aku jangan baca. Kalau tak betul, delete, lepas tu ulang lagi. Ulang lagi, cuba betulkan sendiri, ya. Kalau nak tunjukkan Cik Pah pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Forward pada Cik Pah tengok. Ya, nak betulkan. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Okey? Kalau siapa-siapa forward pada Cik Pah akan sebutkan di dalam grup supaya semua orang boleh kongsi bersama, ya. Okey. Sekali lagi. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Okey. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Okey. Akka, iki, uku. Akka, iki, uku. Bertasydid. Ingat yang kalau bertasydid itu makna ada dua, ya. Okey, jim, aje, ije, uje. Jangan ach, ich, uch. Perhati elok-elok. Jim ni Allahu Akbar, ya. Aje, ije, uje. Okey, aje, ajma'in. Aje, ije, uje. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Okey. Ajja, iji, uju. Ajja, iji, uju. Okey, jim. Kemudian shin.
Ash. Shin, huruf asalnya shin. Okey, sekarang ash. Ish. Ush. Tadi jim ya. Tadi huruf apa dia? Jim tadi, jim. Sekarang ni shin. Shin. Shin, ya, nun. Shin, ya. Okey. Ash. Ish. Ush. Ash. Ish. Ush. Okey. Sha. Shi. Shu. Sha. Shi. Shu. Okey. Asya. Asya. Ishi. Ushu. Asya. Ishi. Ushu. Okey. Ya. Terus. Ya. Ai. 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 Boleh? Ai. Okey. Ya. Yi. You. Ya. Yi. You. Ayya. Iyi. Uyu. Ayya. Iyi. Uyu. Okey. Alhamdulillah. Teruskan pula lam. 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 Al. Al. Il. Lebarkan lidah kita. Melebarkan. Al. Il. Ul. Alla. Illi. Ullu. La. Li. Lu. La. Li. Lu. Okey. Alla. Illi. Ullu. Okey. Lam. Okey. Sekarang ni ke nun. 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 Okey. An. In. Un. Ad. It. Un. Tak bunyi. Ya. Sebab dia adalah huruf gunnah. An. In. Un. Keluar melalui hidung. An. In. Un. Okey. Na. Ni. Nu. Masih hidung. Awal nak sebut tu. Na. Ni. Nu. Masih hidung awalnya. Anna. Inni. Unnu. Anna. Inni. Unnu. Sekali lagi. Ini wajibul gunnah. Anna. Inni. Unnu. Ya. Itu adalah huruf nun. Ya. Anna. Inni. Unnu. Sebutannya memang lidah dia melebar juga semacam mana huruf kita nak sebut lam, tetapi lebarannya tidak selebar huruf lam. Dia merangkumi 4 gigi sahaja di depan. Yang lam tadi merangkumi sehingga berapa gigi? 6 gigi, ya. Dia hanya 4 gigi sahaja, ya. Kalau gigi kecil, Cik Pah, gigi kecil pun macam tu lah. Gigi kecil dia lidah kecil lah kot. Ya. Jadi, okey. Nun. Okey. Tengok beza nun dengan lam. Okey. Ni nun. Nun. Lam. Nun. Lam. Beza kan? Beza. Boleh nampak beza. Okey. Alhamdulillah. Sekarang ni ra. Ya. Huruf ra. Ra. Ar. Ar. Ra. Ar. Ya, di langit yang hampir dengan nun sama. Nun, lam, ra hampir dengan gigi atas. Ar. Ar. Ya. Ir. Ur. Di situ juga. Ar. Ir. Ur. Ra. Ri. Ru. Ra. Ri. Ru. Okey. Arra. Irri. Urru. Arra. Irri.
urru. Itu cara sebutannya. Arra, irri, urru. Okey, arra, irri, urru. Okey. Sekarang ni ta. Huruf ta. Ta, ya, ta. Wah, Cik Bah tak boleh sebut ta. Cuba sebut ta. Ta. Jadi tebal. Jadi istilah tak? Huruf dia ta. Ta. Tak boleh. Dia kena ta. Buka mulut sikit. Tak apa. Tak nak buka banyak pun. Ta. Tak apa. Buka. Ta. Sekarang-sekarangnya buka gitu ya. Ata. Ata. Okey. Ita. Ita. Uta. Uta. Ta. Ti. Tu. Ta. Ti. Tu. Okey. Atta. Itti. Uttu. Atta. Itti. Uttu. Itu cara sebut ta ya. Ta ya. Huruf isti'alah. Dia akan bunyi macam tu. Dia tidak akan bunyi ta. Atta. Itti. Da. Atta. Dia akan, sebab lidah kita dah melebar no, atta. Dia tidak akan bunyi atta. Kalau atta tu makna lidah kita lepeh. Dia ni dah melebar naik ke atas. Walaupun dia tidak semua tersentuh di langit, tetapi dah menghampiri langit kedudukan lidah itu. Atta ya, di situ ya. Kedudukannya menghampiri langit. Okey? Dah di situ. Okey. Sekarang sebut dal. Dal makhraj dia kedudukannya sama dengan ta, tetapi sebutan sifatnya berbeza. Dia adalah huruf apa tadi adalah kita sebut lagi apa ita. Dah Cik Pada sebut dah. Qalqalah apa. Ta apa ita uta. Qalqalah ya. Okey, sekarang sebut dal. Dal ni pun qalqalah. Ad. Di mana dal kedudukannya? Dal dah sudah duduk di sama dengan ta. Ya, ad. Ta tadi ta ya. Ni ad. Id. Ud. Kenapa tidak sebab dia bukan huruf istilah, dia huruf istifal. Ya, jadi sebutannya ad, berbeza. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Melantun sama. Apa? Tadi pun melantun. Ya, qalqalah. Da, di, du. Da, di, du. Okey. Adda, iddi, uddu. Adda, iddi, uddu. Adda, iddi, uddu. Okey. Baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada huruf akhir yang kita tengok tadi, ta. Huruf ta. Ta. Ya, ta. Sama kedudukannya dengan ta dan dal, iaitu di belakang gigi atas. Tetapi keluarnya di mana? Keluarnya di hujung gigi atas bawah. Di hujung gigi. Hujung gigi dia keluarnya berbeza dengan keluarnya huruf ta dan huruf dal. Dal tadi keluarnya di hujung juga, tetapi dia dal. Qalqalah. Ya, dal. Dia akan pergi ke hujung, tetapi dia qalqalah. Ad. Lidahnya tetap menolak ke langit atas ad. Okey. Sekarang ni ta dia keluarnya di hujung dia. Berarti mana keluarnya? Keluarnya dal tadi, tetapi dia menolaknya tetap di pangkal lidah gigi atas. Okey. Ta. At. At. It. Ut. At. It. Ut. Keluar lidah tak? Tak. Lidah tak keluar. Lidah tetap duduk di situ. At. It. Ut. Lidah sikit pun tak keluar. Angin aja yang keluar. At. It. Ut. Okey, sebutan ta berbaris. Ta, ti, tu. Ada keluar lidah? Tidak. Ta, ti, tu. Ada bunyi hamas? Bunyi sikit. Sikit yang tidak didengar oleh telinga kita. Kita je yang tahu bunyi hamas tu. Ta, ti, tu. Kita jangan sebut ca, ti, tu. Tidak.
Yang hidup dia tidak akan berbunyi ta, ti, tu. Yang mati je bunyi at, it, ut. Yang hidup dia bunyi ta, ti, tu. Sikit je ta, ti, tu. Kita je tahu. Orang sebelah pun tak dengar. Ta, ti, tu. Ya, okey. Dan apabila tasydid atta, itti, uttu, atta, itti, uttu. Dia kalau yang tasydid tu nak bunyi juga. Nak bunyi hamas tu. Sebabnya nak bunyi semburan tu. Sikit je. Sebabnya dia sebut 2 huruf. Dia ada tasydid kan. Atta, itti, uttu. Macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh. Praktis sendiri. Cuba praktis. Kalau rasa nak suruh Cik Pah kata betul dah kau baca ni Cik Pah. Video apa panggil voice buat voice tu tunjukkan Cik Pah insya-Allah dan kita akan sama-sama cuba betulkan. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Cik Pah ucapkan terima kasih pada semua. Penat? Tidak penat, tak apa. Sebabnya kenapa Cik Pah pergi kepada sifat huruf dulu, itulah katanya sifat huruf kita dah tahu. Kalau tidak kena tahu makhraj ni, kita duk kalut dengan nak tengok sifat huruf. Kita sekarang dah tahu sifat. Kita sekarang dah tahu dah sifat. Jadi sifat huruf di sebelah tu kita nak sebut betul-betul makhrajnya. Berpandukan sifat huruf. Kenapa dia berbunyi begitu? Sebab sifat dia macam tu. Ya. Kenapa dia berbunyi macam itu? Sebab sifatnya macam tu. Okey. Sifat yang tersebut di situ. Okey, insya-Allah. Practice make perfect kata orang putih kan. Betul ke tak tu? Betul kok. Okey, alhamdulillah. So minggu depan kita pergi kepada huruf-huruf bibir ya. Huruf-huruf bibir insya-Allah. Itu huruf itu tidak memenatkan kita. Yang paling penat sekali ialah sifat huruf-huruf makhraj hujung, makhraj yang halqiyah ya. Okay, alhamdulillah. Baik. Sampai di sini dulu Cik Pah mohon kemaafan kiranya ada salah silap Cik Pah, kerana yang baik yang sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Salah silap itu dari Cik Pah sendiri dan Cik Pah mohon kemaafan kalaulah pengajar apa yang Cik Pah tunjuk ni tak perfect, tak bagus. Cuba bagi cadangan ya, bagi cadangan kita sama-sama membaiki lagi ya. Cuba bagi cadangan kita membaiki lagi insya-Allah. Boleh? Boleh. Sebab banyak lagi ni hukum kita nak belajar ni sebenarnya. Banyak lagi ni. Belum pergi, kita pergi hanya baru makhraj huruf dan sifat huruf. Kemudian kita akan pergi kepada apa ni? Kita akan pergilah kepada benda-benda lain lagi. Macam mana kita nak baca taghliz, macam mana kita nak baca huruf mad, huruf alif, macam mana, baru kita pergi balik ke situ. Ya. Okey, buat masa sekarang sampai di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam bahagian ni Ahad depan. Tetapi untuk tajuk sebutir-sebutir, besok kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sampai di sini dulu petang ni. Jangan lupa jemput janji kita jam 3 Zoom. Jam 3 kita bersama sahabat-sahabat kita. Kita akan tengok betul hayati bacaan dan kita akan sama-sama bercita-cita untuk betul-betul bacaan kita dengan baik dan sempurna insya-Allah. Okey, sampai di sini dulu kita sama-sama tasbih kafarah dan wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hendaklah kita sentiasa berkata-kata dan berpesan-pesan perkara yang benar dan baik-baik, dan hendaklah kita banyak bersabar. Okey, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Pah sayang pada semua, sayang pada semua, sayang pada semua. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, sayang pada semua. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah.